Coronavirus disease ataupun COVID-19 bukan lagi merupakan satu perkataan yang asing bagi semua penduduk di dunia ini. Dengan peningkatan bilangan pesakit yang dijangkiti wabak saban hari yang melebihi 3,000 kes sehari dan semakin membimbangkan kita, adakah kita dapat membebaskan diri daripada wabak COVID-19 ini? Ianya dapat dibendung sekiranya semua individu memainkan peranan masing-masing dan mematuhi segala perintah kerajaan yang telah ditetapkan. COVID-19 secara zahirnya memberi kesan terhadap fizikal manusia. Bagaimana pula dengan keadaan psikologi kita dalam menepani isu COVID-19? Impak psikologi akibat COVID-19 boleh dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu individu, masyarakat dan negara. Pandemik COVID-19 memberi kesan psikologi negatif kepada orang ramai di seluruh dunia dengan menyebabkan gejala kegelisahan, stres dan kemurungan akibat proses kuarantin yang panjang dan gangguan emosi lain juga, termasuklah perasaan mudah naik marah, kerisauan untuk dijangkiti dan menjangkiti virus tersebut. Kesepian dan juga kecenderungan untuk membunuh diri merupakan kesan-kesan negatif psikologi terhadap pandemik ini. Lebih menakutkan lagi, kemurungan dan tekanan yang tidak ditangani boleh mendorong kepada perbuatan bunuh diri. Selain itu juga, tekanan ekonomi yang berterusan juga menyumbang dalam impak psikologi. Seperti contoh, diberhentikan kerja. Perkara ini telah menyukarkan individu-individu yang terlibat dalam situasi ini bagi mencari rezeki untuk menampung kehidupan seharian dan juga tanggungan mereka. Akibat daripada kesan tersebut, terdapat individu yang terpaksa memulakan perniagaan secara kecil-kecilan bagi menyara diri masing-masing dan juga keluarga mereka. Seterusnya ialah kesan psikologi terhadap masyarakat sepanjang COVID-19. Kesan yang pertama ialah COVID-19 ini dapat membuatkan cara pemikiran masyarakat kita daripada positif kepada negatif. Jadi emosi negatif yang saya cuba sampaikan ialah macam contoh pemikiran kita terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, tidak puas hati dengan masa depan, ataupun bagi yang berkeluarga selalu fikir pada masalah keluarga, macam contoh kewangan. Jadi benda-benda ni kalau kita contoh masyarakat selalu layan, jadi pemikiran kita yang sebelum ni baik-baik saja akan berubah menjadi negatif lah. Jadi seterusnya ialah COVID-19 ni dapat membuatkan masyarakat kita menjadi murung ataupun bosan. Sebagai contoh, masyarakat kita selalu terkurung dalam rumah. Jadi rutin harian masyarakat kita ni akan berubah. Bukan saja berubah dari segi emosi, malah juga fizikal kita. Jadi disebabkan perubahan ini dapat mengubah emosi kita menjadi tidak stabil. Jadi yang terakhir sekali ialah COVID-19 ni dapat membuatkan masyarakat kita menjadi stres. Kalau kita tengok awal-awal COVID-19 ni, disebabkan wabak ni, ramai yang membuat pembelian panik ataupun panic buying. Kalau kita tengok dalam internet, banyak orang post video-video supermarket yang kosong. Macam contoh, mask lalu habis. Jadi benda-benda ni dapat membuatkan masyarakat kita menjadi stres lah. Dengan peningkatan bilangan pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19 sehingga hari ini, adalah penting untuk kita menyedari tentang impak psikologi atau kesihatan mental terhadap bencana ini. Ini perlu diperjelaskan lagi bahawa pandemik bukan sahaja satu fenomena perubatan, tetapi ia turut menjejaskan ekonomi negara secara tidak langsung. Sebagai contoh, ia telah menjejaskan terhadap sektor pelancongan, perniagaan serta produktiviti organisasi, menunjukkan penurunan yang sangat ketara kerana orang ramai tidak lagi pergi melancong ataupun urusan jual beli di tempat awam juga semakin berkurangan, serta tenaga kerja yang terpaksa menjalani kuarantin merupakan penyebab kepada masalah ini. Ada yang ditawarkan cuti tanpa gaji, serta ada juga yang hilang pekerjaan ekoran wabak ini. Ini bermaksud bukan sahaja gejala penyakit, tetapi faktor ekonomi turut memberi kesan kepada masyarakat dan individu secara psikologis sehingga menimbulkan gangguan dalam kehidupan seharian. Disebabkan wabak COVID-19 ini, kesan psikologi terhadap frontliner sangat mencabar bagi mereka kerana pendedahan kepada pesakit yang positif COVID-19 ini mendatangkan kebimbangan terhadap
risiko mereka untuk mendapat penyakit tersebut. Terdapat juga frontliner yang sanggup korbankan masa tidur mereka demi menjaga pesakit COVID. Oleh yang demikian, sudah tentu fizikal dan mental mereka penat demi menjaga sebuah negara.